الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita, usia kita pada saat ini untuk bertemu dan bertamu ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kali kedua saya berada di SKJ ni. Hampir-hampir tak dapat hadir dah malam ni sepatutnya. Maghrib tadi 7.20 rumah lagi sebab tak apa sihat. Tapi tak boleh nak tolak dah. Ni jemputan kali ketiga bulan ni. 4 hari bulan itu surah jemput. Saya baru lepas vaksin yellow fever, nak pergi ke Afrika. Jadi demam lepas kena cocok vaksin. Jemput pula kali kedua 17 hari bulan. Dah sampai Malaysia lagi. 17 sampai 11.55 malam. 17 hari bulan. 18 pagi tu baru keluar airport. Jadi kata tak boleh 23 juga. 23 pun hampir-hampir tak boleh. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur. Saya 3 hari dah demam. Hari ni okey Alhamdulillah. Tadi pun makan ubat lagi. Sampai sekarang ni baru makan ubat tamu tahu ubat demam. Alhamdulillah. Ala kulli hal Allah Ta'ala izinkan kita untuk berada. Mudah-mudahan kepayahan dan juga kesusahan ini adalah saham untuk saya dan juga tuan-tuan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Kampung Jaya. Alhamdulillah malam ni kalau pada kuliah yang lepas saya ceritakan tentang surah apa? Wal-as Inna a'tayna surah Al-Kautsar. Jadi malam ni insya-Allah kita ke kesempatan yang ada ni kita nak cerita tentang Al-Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah, tentang hari kiamat. Sebab apa saya nak ceritakan tentang surah Al-Ghashiyah, tentang hari kiamat ini? Kerana kita sudah berada di penghujung usia dunia. Bila kita tengok kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita ini, memang kita sudah hampir-hampir menuju ke ke hari kiamat. Dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan dunia, dengan wabak penyakit COVID-19 yang baru ni melanda dunia sehingga mengorbankan jutaan nyawa. Habis COVID-19 datang pula influenza baru ni. Jadi banyak dah cerita-cerita ataupun tanda-tanda yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai satu peringatan bahawa inilah dunia nak menuju ke hari kiamat. Dia pasti ada tanda-tanda. Sebagaimana seorang ibu nak melahirkan anak, dia ada tanda-tanda dia. Awal-awal dia morning sickness. Habis je dia alham peringkat awal, dia stabil. Tengah-tengah bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 dia okey je. Masuk bulan ke-8, bulan ke-9 dia mari dah sakit-sakit nak beranak. Jadi begitu juga dengan dunia. Ada orang, ada puan, ada mak-mak ni dia okey je. 7 bulan okey. Ada orang 7 bulan dah okey langsung. Tapi secara normalnya orang perempuan bila dia mengandung, mula-mula dia sakit, lepas tu dia okey, kemudian dia akan sakit balik. Maka itulah fitrah dunia kita hari ini. Seumpama seorang perempuan yang sedang mengandung dan menuju ke saat penghujung dia. Kalau dah penghujung dia tu lahir benda baru tak apa.
tapi menuju kehancuran, menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Al-Wasyah artinya hari kiamat, iaitu surah ke-88, mengandungi 26 ayat dari surah jenis Makkiyah, diturunkan selepas surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ayat ini berbentuk soalan supaya kita sedar, ataupun manusia ni suka orang tanya, khabar hari ni sihat? Dia segar lalu, cik sihat ni. Bila orang tanya, dia nak respon. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Hal ataka hadithul ghasyiyah, hal adakah telah datang kepadamu berita ataupun cerita tentang hari kiamat? Maka Al-Quran mendatangkan persoalan supaya kita jawab, dan supaya Allah Ta'ala tak kata zalim bila mana kita bertemu dengan Allah. Kan aku tanya dah dulu atas dunia, tak ada orang cerita kamu tentang azab neraka, tentang nikmat syurga, tentang hari kiamat. Tak ada. Ada. Maka bukan salah Allah Ta'ala dah, sebab Allah Ta'ala dah turunkan petunjuk, Allah Ta'ala dah tanya atas dunia. Maka atas kita pula nak jawab atau tak jawab. Dan adakah engkau ya Muhammad telah mendengar berita dan kisah hari kiamat? Kami, yakni Allah, akan memaklumkan kepadamu akan kehebatannya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kepada golongan orang-orang kafir yang keji dan golongan orang-orang mukmin yang berbakti. Maka ada dua golongan di sini. Golongan pertama golongan kafir, golongan kedua golongan mukmin. Apa dia berita kepada golongan yang kafir? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, banyak muka orang pada hari itu tertunduk terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi penat. Tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. La yusminu wa la yuni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala cerita dulu tentang orang kafir, orang yang mendapat seksa di dalam neraka kelak. Apa dia? Golongan pertama adalah orang-orang kafir yang pada hari itu wajahnya tertunduk kerana malu dan mendapat penghinaan. Mereka semasa hidup di dunia bekerja keras, tetapi Tuhan tidak menerima pekerjaan mereka. Walaupun beramal baik, kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai asas diterima amal seseorang di sisi Allah, dan tidak pula meniatkannya untuk Allah Ta'ala, sebaliknya mereka berusaha untuk menentang Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan di muka bumi, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Nak cerita apa? Walaupun manusia ni sebaik-baik manusia atas muka bumi ni, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak akan diterima amalnya. Sebagaimana apa yang membezakan zina dan juga pernikahan adalah akad nikah. Susah ke payah akad nikah? Aku nikahkan di kau, si fulan dengan mas kahwinnya RM10 tunai. Si pengantin menjawab, aku terima nikahnya si fulanah dengan mas kahwin RM10 tunai. Selesai. Apa yang membezakan dia? Akad. Akad tu walaupun ringkas, tetapi itulah yang membezakan ibadah dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita puasa bulan Ramadan. Buka puasa masuk waktu maghrib 7.20. Setengah minit, bukan seminit, setengah minit, 30 saat lagi nak buka puasa. Dekat dah ni, boleh dah, lebih kurang je. Dah leh, batal. Walaupun setengah minit. Nak kabarnya, benda yang bila Allah Ta'ala dah tetapkan sesuatu itu, maka kalau kita tidak ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka sia-sia amalan kita. Jadi begitu juga Allah Ta'ala dah sebut bahawa orang kafir ni walaupun baik, dia derma, dia bagi sumbangan, dia bagi infak, dia buat bantuan macam-macam, dia buat sekolah, dia buat yayasan dan sebagainya, bantu orang susah. Tapi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya sia-sia sahaja. Sekadar dia dapat, sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi petunjuk di atas muka bumi.
Bermakna mereka hanya penat sahaja, tidak mendapat sebarang faedah dari kerja dan usaha yang diamalkannya. Dengan penat lelah dan bertungkus lumus, kesannya adalah kekecewaan yang terbayang di muka mereka, menyebabkan mereka tunduk kehinaan pada hari itu. Samalah keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72. Idzal aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjaru. Ketika belenggu dan rantai dipasangkan ke leher mereka dengan keadaan mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api neraka. Kemudian disebutkan balasan orang kafir itu, iaitu muka mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas dan tak dapat digambarkan betapa panasnya. Hanya wajiblah kita beriman dengannya. Digambarkan pula penduduk neraka itu apabila mereka merasa dahaga dan minta minum untuk menghilangkan dahaga mereka, didatangkanlah air yang sumbernya sangat panas dan tidak dapat menghilangkan haus. Itulah yang menjadi minuman mereka. Allahu Akbar. Masuk dalam neraka ni azab. Sebab tu kadang-kadang ada orang buat video, macam saya sebut itu, orang pergi nak tengok Mak Kilau dah. Saya sebut sini ke saya sebut mana? Salah, kat sejik lain. Orang beratur nak tengok Mak Kilau. Bila ni filem lah Mak Kilau, semua pakai silap, pakai tanjak belaka. Kena bayar, saya tak tahu berapa tiket tengok Mak Kilau apa. Tak tahu. Bagus. Tengok Mak Kilau, bondong-bondong sampai kutipan 80 juta. Nak tengok Mak Kilau. Tapi nak tengok Mak Kilau pakai luar pendek, pakai tudung macam-macam lah. Nak kabarnya benda yang seronok ni manusia sanggup beli, sanggup bersusah-susah, sanggup bayar. Benda yang free ni manusia depan rumah tak mau mari. Benda yang percuma. Jadi bila masuk dalam neraka ni, bila diazab sangat panas, sangat lapar. Jadi dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, gunakanlah kami minuman untuk kami hilangkan dahaga. Maka apa yang Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala bagi air yang bergelegak, yang panas. Maka mereka tak ada pilihan dah. Pada neraka ni tak ada pilihan. Terpaksa juga minum sebab tak ada air dah. Tapi minuman itu bukan sahaja tidak menghilangkan dahaga, malah mengazab tekak-tekak mereka. Dahlah tak ada air yang ada air panas. Sementara makanan pula adalah jenis makanan, tidak ada yang lain, adalah makanan yang jenis daripada dhari, iaitu pohon berduri yang merupakan seburuk-buruk makanan sehingga binatang pun tidak sudi memakannya. Allahu Akbar. Sekejap saya ambil ni, buah ru tu, buah ru kecil tu, durian kecil tu. Ambil, pergi orang ni telang. Siapa orang ni telang kan ambil patah tu, ambil telang buah tu sutir. Kalau lepas, insya-Allah lepas makan buah ni. Bukan nak suruh, nak kabarnya duri tak tajam kan, dia pokok ru tu, buah ru kecil tu. Nak kabar ni dalam neraka lagi orang-orang kafir, orang-orang yang suka ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi seburuk-buruk makanan dari pohon yang berduri. Buah tu berduri tajam. Tapi nak buat gana, terpaksa makan. Sebab laparnya, dahaganya, makan jugalah. Makan bukan sahaja mengenyangkan perut, tapi menghancurkan seluruh tubuh dia. Dan tiada pula makanan kecuali dari darah dan juga nanah. Wala ta'amun illa min ghislin. Bermakna seksa yang diterima oleh orang kafir itu berbagai rupa. Ada yang memakan pohon zakum, ada yang memakan pohon berduri, serta ada yang meminum darah dan juga nanah. Dikatakan orang yang meminum darah adalah di kalangan orang-orang yang memakan riba. Dan orang yang meminum darah dan nanah juga dikatakan adalah orang-orang golongan penzina lelaki dan juga penzina perempuan. Wal-i'azubillah, na'udzubillah min zalik. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita dan juga seluruh keluarga kita daripada tergolong daripada golongan yang mendapat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang memakan makanan dalam neraka itu tidak menjadi gemuk dan tidak akan hilang laparnya, bahkan sentiasa sahaja lapar dan terpaksalah dhari, yakni pohon yang berduri itu dimakannya sehingga tercekik kehausan
dan terpaksa pula meminum air yang sangat panas, menyebabkan perutnya terbakar dan tali perutnya terputus-putus, sebagaimana dinyatakan Allah pada ayat 15 surah Muhammad. Wasuqum ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum, dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Allahu Akbar. Tapi nak kabarnya inilah menarik Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala ceritakan tentang azab. Allah Ta'ala tak saja cerita azab, Allah Ta'ala cerita pula golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-8, wujuhun yawma idzin na'imah, banyak pula muka orang pada hari itu berseri-seri. Lisa'iha radiyah, merasa senang dengan usahanya. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengar di dalamnya kata-kata yang kosong. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada kerusi ataupun katil panjang yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan piala-piala yang diletakkan di dekatnya, ataupun bekas gelas-gelas yang letak berhampirannya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal senaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthusah, dan perbaidani-perbaidani yang terdampar. Inilah golongan kedua, iaitu orang-orang yang berbahagia daripada kaum mukminin yang menjadi penduduk syurga. Wajah mereka pada hari kiamat kelihatan berseri-seri dalam kegembiraan. Cantik rupawan, mereka merasa senang sekali dengan amalan baik yang telah mereka usahakan dahulu kerana mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, kalau orang imam Mekah, imam Masjidil Haram ataupun imam Masjid Nabawi, bila mana baca Quran, bila sampai pada azab, mereka menangis kerana takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai teresak-esak nangis. Sebab apa? Sebab mereka faham apa yang mereka baca. Kita apa aja, payah-payah. Kita nangis sebab dengar dia nangis. Bukan je kita. Kita dengar imam Masjidil Haram nangis. Nangis baca dia. Kita nangis bukan sebab faham apa yang dia baca. Kita nangis sebab dia nangis. Nangis tak lah. Tapi tak ada masalah. Kita nangis, buat-buat nangis, buat-buat faham. Sebab apa? Mudah-mudahan air mata yang menitis kerana kita menangis tu membantu kita untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Sebab apa? Sebab Nabi suruh supaya kita ni ketika waktu malam sedang kita bermunajat kepada Allah, usahakan diri untuk nangis. Biarlah nangis pura-pura pun, tak kisah. Sebab Allah Ta'ala nak tengok bahawa kita ni pernah menangis kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala, Nabi sebut dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa dia? Mata yang berjuang fi sabilillah, dan mata yang berjuang, mata yang menangis kerana takut akan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarlah kita pura-pura nangis, mudah-mudahan pura-pura tu tadi melembutkan hati kita untuk terus menangis selepas daripada ini. Maka inilah golongan kedua, yang mana orang mukmin, mereka tinggal di dalam syurga. Mereka duduk di dalam taman dan perkebunan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Di sana terdapat bilik-bilik untuk mereka diami dalam keadaan aman tenteram. Dan di dalam syurga tidak pernah mereka mendengar kata-kata kosong dan sia-sia, apalagi yang merupakan caci maki yang menyakiti hati dan tidak sopan, jauh sekali. Alhamdulillah, saya sejak zaman belajarlah mengaji lepas UBS dulu, masuk Pondok Pinang Merah, Mahak Darul Bayar, Ustaz Jar. Masa tu budak lagi lah. Jadi bila budak ni gaul dengan anak Ustaz Jar tu, anak Kak Mak Su tu, nama tak ingat dah. Bila salah sebut bodoh, salah sebut bodoh je, anak Ustaz Jar tegur, tak baik cakap bodoh. Kalau kita budak kampung tak baik cakap bodoh. Dia budak-budak lagi. Saya 12 tahun, 13 tahun, dia budak dalam 5-6 tahun ke 7 tahun gitu lah, kecil lagi. Dia tegur kita, tak baik cakap bodoh. Dan alhamdulillah start daripada tu dah ajing cakap bodoh. Nak kabarnya dalam syurga ni
Kita ni kalau dengar tengok budak-budak TikTok cakap benda-benda, memang Allah, memang awak terus kan. Memang jauh terus. Kita setakat bodoh kena tegur dah. Waktu memang ni zaman budak-budak ni malah nak sebut. Memang kita tak sanggup sebut. Caci maki apa semua sekali samba dia. Nak kabarnya jauh kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh dah anak-anak cucu kita ni daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam syurga tak ada. Dalam syurga tak ada cakap kosong, tak ada sembang kosong, tak ada benda-benda. Semuanya cakap yang berpahala. Siapa pernah tengok video ada 2-3 orang lah hamba Allah ni, memang kata-kata dia ni, dia nak makan ke, dia nak minum ke, dia nak pergi mana-mana, semua ni dia sebut ayat Quran. Ada pernah tengok video tu? Ada seorang makcik, saya ingat lagi, ada seorang makcik, orang Arab. Dia nak benda-benda sepanjang hidup dia ni, sepanjang hayat dia ni, dia tak pernah sebut selain daripada sejak dia hafal Quran 30 juzuk, dia nak minta makanan, dia nak minta minuman, dia nak pergi tandah, dia nak minta tolong orang, dia akan sebut semua perkataan daripada Al-Quran. Hebat. Dia sebut apa benda nak minta tolong, dia akan sebut daripada kalimah Al-Quran. Saya dah ingat lama dah video tu, 10 tahun lepas lagi ada. Nak kata betapa ada orang yang sangat menjaga lisannya ni sampai dia tak boleh sebut perkataan-perkataan manusia biasa, tapi apa yang keluar daripada mulut dia adalah kalimah-kalimah daripada Al-Quran. Sebagaimana kisah Nabi Musa AS bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Tur Sina, di Gunung Tur Sina. Bila mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditinggalkan kaumnya kepada saudaranya. Siapa saudara Nabi Musa? Allahumma salli alaihi Harun. Ditinggalkan kepada Harun supaya jaga kaum dia ni. Bila mana Nabi Musa keluar 40 hari bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dijanjikan, maka Nabi Musa terlebih 40 hari, tambah lagi 10 hari. Bila mana lebih 10 hari, kaum Nabi Musa ni dah menyembah berhala. Maka bila mana Nabi Musa turun, temu dengan Harun, bukan orang lain, temu dengan Nabi Harun. Nabi Musa mutah. Sebab apa mutah? Buruk punya bahasa manusia ni. Lugar dengar mu cakap lugar, mutah tu. Nabi Musa mutah sebab dengar Nabi Harun cakap dengan dia. Nak katanya bila mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah Taala, bahasa yang digunakan sangat berbeza dengan kalam-kalam manusia biasa. Dah dia cakap dengan Nabi, bukan cakap dengan orang biasa. Nabi Harun mestilah cakap perkataan-perkataan yang baik. Tapi bila Nabi Musa dengar daripada mulut Nabi Harun, mutah tu, lugar. Saya pergi Afrika baru ni 15 hari. Tak pandai cakap bahasa Inggeris tak boleh, bahasa Arab tak boleh, bahasa Pakcik. Jeng. Bahasa Pakcik. Siapa-siapa bonjour. Kan nak benjol ke? Bonjour monsieur, selamat pagi. Waktu jelas pandai. Merci, terima kasih. Pakai cakap Pakcik. Jadi nak kata ni bahasa manusia ni pelik-pelik. Bahasa yang paling indah bahasa Al-Quran. Saya pergi ke 6 hari bulan, saya tolak. Tapi nak ganti ceritanya, lekat 4 hari di Bangkok, Thailand. 4 hari lekat sebab tak ada PCR test. Kita endemik dah, dia tak endemik lagi. Jadi tak ada result ni, tak boleh terbang. Lekat 4 hari. 4 hari orang nemu dah, nak buat apa 4 hari. Kita pun cari hotel pula dekat dengan airport. Hotel Thailand lah. Azan tak ada, apa tak ada. Jadi kita pun cari hotel. Kita kata gini lah, kita cari hotel dekat dengan masjid. Cari kat masjid. Bila cari dekat masjid, alhamdulillah ada sahabat ni, dia orang Patani. Dia ada kawan dekat Bangkok tu. Jadi dia minta kawan dia tolong ambil. Duduk dekat masjid. Alhamdulillah. Sama juga. Orang Thailand dekat Bangkok tu tak boleh cakap English, tak boleh. English pun biasa-biasalah, campur-campur. Yes, no, alright, thank you, gitulah. Jadi mujur anak dia ni boleh cakap bahasa Arab. Anak dia ngaji di Universiti Patani, Universiti Islam Patani. Baru balik raya haji.
Bolehlah cakap dengan saya, alhamdulillah, kaifahalukum, alhamdulillah, nahnu min Malaysia, ni. Beres untuk translate, orang tolong terjemah. Thailand ke bahasa Arab. Fahamlah juga 4 hari. Oh, memang ujian sungguh. Sampai rekod saya cakap Melayu tak cakap ni, jangan cakap bahasa Arab. Tapi alhamdulillah, dekat Bangkok ada orang cakap bahasa Arab, dekat Afrika pun ada cakap bahasa Arab. Nak khabarnya bahasa Al-Quran ni mana-mana dah ugi belajar. InsyaAllah akan ada orang yang menghafal Al-Quran, orang pandai baca Quran, orang pandai cakap Quran, bahasa Arab. Jadi dalam bahasa syurga adalah bahasa Al-Quran. Jadi siapa rasa nak masuk syurga, kena belajar ngaji bahasa Arab. Nak syarat pertama nak lepas. Nak mudah lepas masuk syurga, kena belajar bahasa Arab. Kerana bahasa syurga, bahasa para Nabi. Maka di dalam syurga itu ada beberapa mata air yang mengalir, dinamakan Salsabil. Sebab tu orang bagi nama anak dia Salsabila. Dia belajar bahasa Arab tu. Salsabil ditambah lam alif belakang, Salsabila. Sedap sikit bunyi dia. Iaitu airnya jernih, lazat dan amat lembut untuk ditelan serta mudah beredar di tenggorok ataupun di tekak. Rasa airnya seperti serbat ataupun air halia tetapi tidak terasa pedasnya. Dan di dalam syurga terdapat kerusi-kerusi panjang yang ditinggikan, bertatahkan batu permata dari jenis zabarjad dan yakut, diduduki oleh para bidadari. Jika penduduk syurga itu hendak duduk di atasnya, para bidadari tunduk memberi hormat kepada mereka. Terdapat pula piala-piala dan mangkuk. Sebab apa dikatakan piala? Kalau siapa belajar bahasa Arab ataupun tengok bola bahasa Arab, Ka'sul Alam, piala dunia. Kan piala tu kan piala bekas macam air tau. Piala besarnya nak kata gelas-gelas yang untuk kita minum ni, jamak dia akwab ataupun kawakib. Kas muzakkar, satu kas mangkuk. Akwab banyak mangkuk-mangkuk atau gelas-gelas yang berbentuk piala tu diletakkan berderet-deret dekat dengan mereka. Memang telah disediakan untuk diminum tanpa memerlukan orang yang hendak menuangkan air minum ke dalamnya. Masya Allah. Air dalam bekas-bekas ni auto refill. Air tuang dah, tak ada orang tuang. Bila dari tu bukan layang aja. Air dalam gelas ni, ni kita kena tuang. Ni air dalam gelas sentiasa penuh. Ambil minum, letak penuh. Minum, letak penuh. Minum, letak penuh. Buah ambil dekat bakar, petik tumbuh. Petik tumbuh, petik tumbuh. Nak kabarnya betapa nikmatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu terdapat beberapa banyak bantal-bantal yang telah indah dan menarik menjadi tempat sandaran orang yang telah disusun rapi. Tidak pula ketinggalan di dalam majlis mereka terbentang di seluruh lantai syurga permadani yang mewah lagi indah, menambahkan keindahan dan kemewahan suasana tempat mereka berada. Macam kita lah sejuk. Kalau tak ada kapet ni, tak sedap nak semayang. Nak duduk lama pun rasa penat. Kena ada kursi sandar, kena cari tiang, cari dinding nak sandar. Tapi dalam syurga ni, Masya Allah, betapa banyaknya ada katil, ada kursi, ada bantal yang Allah Ta'ala hidangkan kepada orang-orang penghuni syurga. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khulaqat. Mengapa mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Ini masuk bab untuk kita berfikir. Tadi bab pertama bab azab api neraka, yang kedua bab nikmatnya syurga, dan yang ketiga adalah untuk kita memikirkan apa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dibentangkan. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan kedatangan hari kiamat dan menerangkan kepada kita hari itu manusia dalam dua keadaan. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Maka yang celaka hidup dalam hina dan sengsara, dan yang bahagia hidup bergembira dan berseri-seri terbayang di wajah mereka. Maka disusunnya pula di sini dengan menegakkan bukti kekuasaannya, ditujukan kepada orang yang kufur dan menyangkal adanya hari kiamat,
iaitu mengapa kaum musyrikin menyangkal adanya hari kebangkitan yang bakal menentukan siapa akan bahagia dan siapa pula akan celaka. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Unta jenis binatang yang paling dekat mereka dampingi dan paling kerap mereka gunakan untuk menyampaikan hajat mereka. Maka sebab Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab, maka diceritakan ataupun ditanyakan soalan mengenai unta. Kalau turun kepada orang Melayu, binatang dia. Orang Melayu, ayam. Tanya pasal ayam kot. Ayam jatang, ayam tina, ayam kapung, ayam daging, ke binatang dia Melayu. Sebab ayat ni ataupun surah daripada Al-Quran ni turunkan kepada orang Arab, maka ditanyakan bagaimana perihal unta. Dan kalau kita perhatikan kejadian unta ni bijak. Tapak kaki dia besar. Dan bila mana dia berjalan di padang pasir, saya ngaji Mesir. Cerita mana? Ayat-ayat cinta. Mas Azam pergi kuliah lalu piramid Nawar. Mas Azam pergi kuliah di Azhar, tiba-tiba naik taksi lalu kat piramid. Bukan lalu orang pergi universiti tu. Tu memang dalam tu laluan kereta je, tak boleh masuk pun. Saja cerita menambah buat sedap. Nak khabarnya Mesir tu mesti ada piramid. Nak khabarnya unta ni tapak dia lebar, tapak kaki dia besar. Jadi bila mana dia jalan di padang pasir, dia dah tenggelam. Kaki dia dah tenggelam. Sebagaimana orang kalau pergi sawah padi dah, ataupun orang pergi cari dia dalam lumpur, cari dia dalam lumpur, cari dia ke laut, beluk memang masuk dalam tu. Ada jenis orang tu dia letak papang, dia lalu atas seluk tu. Di mana kayu, dia cari benda dalam seluk tu. Nak kabarnya dak tenggelam. Kalau kaki unta tu lebar, bila mana dia langkah dekat padang pasir, dia tak akan tenggelam kaki dia. Kuda kalau salah jalan, walaupun dia lari laju dekat padang pasir, kalau salah jalan dia akan tenggelam kaki dia. Berbeza dengan unta. Lalu kalau mereka merenung dan perhatikan akan kejadiannya, nescaya mereka dapat kesimpulan bahawa unta adalah seekor haiwan yang tidak dapat ditandingi oleh haiwan lain. Mempunyai tubuh besar, kekuatannya luar biasa, kesabarannya sangat mengagumkan kerana tahan lapar dan tahan menderita kehausan. Tidak ada binatang lain yang setara dengannya. Dia sanggup mengangkut beban berat, berjalan tegak dengan gigihnya merentas padang pasir yang luas saujana mata memandang, tanpa merasakan keletihan sehingga unta digelarkan kapal padang pasir. Dalam keletihan sehingga unta pada itu amat mudah ia digembalakan walaupun ia di padang rumput yang penuh dengan pohon berduri dan batu-batu. Itulah jenis binatang yang sangat mereka kagumi. Sentiasa mereka dampingi dan tahu benar tabiat binatang tersebut. Ungkapan kata yang berbentuk pertanyaan pada ayat ini sudah cukup menjadi sindiran dan celaan kepada siapa yang menyangkal adanya hari kebangkitan. Nak kabarnya Allah Ta'ala ceritakan satu benda tu, manusia boleh cerita. Hebatnya manusia setara hebat mana pun tak boleh ceritakan benda yang boleh setanding dengan seekor unta. Unta boleh tahan lapar dan dahaga berapa lama? 6 bulan. Dok makan, dok minum 6 bulan boleh tahan. Tu fungsi bonggol unta atas belakang tu. Fungsi bonggol unta ni untuk sebagai bekalan makanan dan juga menghilangkan dahaga dia. Dia boleh makan maksimum 6 bulan tanpa perlu makan. Nak kata hebatnya unta. Dan boleh jalan tanpa letih sejauh berbulan-bulan. Dan seterusnya ungkapan yang sama dikemukakan kepada mereka yang kufur. Mengapa mereka tidak perhatikan langit, bagaimana ia ditinggikan tanpa tiang menyokongnya. Saya pergi Cameroon daripada KL ke Bangkok 4 jam. Bangkok ke Addis 8 jam. Addis Ababa Ethiopia ke Douala Cameroon pun lagi 7 jam. Khabar ke orang Afrika sana, dia kata, mari sini berapa jam? Lebih kurang 12 jam. Wow. Khabar ke 12 jam je naik flight, 5 flight. Wow, dia kata. Dia tak pernah sampai, tak pernah naik flight.
Kejut dengar kita naik 5 kali penerbangan nak sampai tempat dia. Memang susah. Dah lah 5 flight daripada sampai dekat kampung dia tu, Garua tu 7 jam pun naik 4-way. Saya kalau ikut hati tak boleh sabar. Tak boleh sabar, memang tak boleh sabar. Tapi kena sabar jugalah sampai dah sini. Tak boleh balik. Memang di kampung berapa jam ni? Dah jauh. 4 jam je. 2 jam jalan berhenti. Masuk jam ke-4 dah boleh tahan dah. Kata 4 jam. 7 jam tak sampai-sampai. Kata. Tapi memang ujian sungguh lah. Nak sampai tempat yang susah. Dan sebab apa tempat yang susah tu? Sebab di sana ada orang yang tunggu untuk syahadah, untuk mengucap syahadah. Jadi kita pergi tu bukan sebab nak pergi semata-mata nak buat korban, tetapi ada 6 orang saudara baru yang tunggu untuk kita syahadahkan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita buat 2 dan 1. Alhamdulillah baru sampai tempat tu 6 orang yang mengucap syahadah, saudara baru. Sebab apa? Sebab apa? Daripada kampung tu tadi saya kampung 7 jam tak? 7 jam tu baru sampai luar. Daripada tempat penginapan tu nak pergi kampung dalam tu, kampung nama dia Vite. Boleh search dan Google. VITE. 2 jam pula. Naik 4-way. Ada video dia. Memang gini, kokek dengan 4-way buruk je. Kokek bunyi telinga sehar dah. Gegor kali kereta kan. Memang bukan jalan dah, memang macam lokal tu. Lalu tu. Sejam pertama bersabar lagi. Lepas sejam kedua memang hilang sabar, panas hati kata bila nak sampai. Dia kata dekat aja. Tapi alhamdulillah Allah Taala bayar kesusahan dengan 6 orang mengucap syahadah. Allahu akbar, alhamdulillah. Dan kesimpulannya, seandainya mereka yang kufur dan para penyangkal bersedia untuk memerhatikan dan memikirkan contoh-contoh yang paling dekat seperti unta dan yang paling jauh seperti lautan, kemudian gunung dan bumi yang ada ini, nescaya tahulah mereka bahawa makhluk-makhluk tersebut ada penciptanya. Ada yang memelihara dan mengatur dengan kekuasaannya. Kalaulah mereka benar-benar insaf, pastilah mereka beriman bahawa Tuhan yang berkuasa menciptakan makhluk tersebut dan bertadbirnya dengan bijaksana. Tentulah berkuasa pula mengembalikan manusia yang telah mati menjadi hidup semula di akhirat untuk diberi balasan di atas segala perbuatannya. Janganlah hendaknya lantaran kejahilan mereka memikirkan bagaimana hari kiamat boleh terjadi, menjadi sebab pula untuk kufur dan mengingkarinya. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, hanya saja engkau orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, bukankah engkau orang yang berkuasa atas mereka? Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah Ta'ala akan menyaksanya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah, yakni Allah tempat kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisap mereka. Maka setelah Allah Ta'ala menegakkan dalil tentang kekuasaan dan keesaannya, tetapi orang yang kufur masih juga tidak mengambil iktibar dan pengajaran, maka di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menasihati mereka dan memberi peringatan, iaitu nasihatilah mereka ya Muhammad dan berilah pengajaran yang baik, serta pertakutkanlah mereka dengan azab Allah, tidak kira sama ada mereka mahu memerhatikan dan memikirkan atau tidak. Kerana tugasmu ya Muhammad tidak lain hanyalah memberi peringatan dan atau nasihat dan pimpinan kepada mereka. Bukanlah engkau orang yang berkuasa untuk memaksa mereka supaya mereka itu beriman, tetapi ingatlah bahawasanya siapa jua yang berpaling tidak mengindahkan peringatan dan nasihat, sebaliknya menyangkal dan kufur terhadap Allah yang Maha Berkuasa, pasti Allah Ta'ala akan menyaksanya dengan azab api neraka yang sangat besar, iaitu memasukkannya ke dalam neraka Jahannam untuk selama-lamanya di akhirat, selain azab yang ditimpakan ke atas mereka dahulu, iaitu di medan perang. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan, ada yang hartanya menjadi harta rampasan perang, ada yang dilanda musim kemarau, dan ada pula yang menderita kelaparan. Jadi pengajarannya Allah Ta'ala menghantarkan kepada kita surah ataupun Al-Quran sebagai peringatan kepada kita, sama ada kita nak pilih
nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tunjukkan kepada kita kekuasaannya, bagaimana Allah Taala mengatur malam dan siang. Allah Taala menghantar hujan, kemarau, ribut, semuanya adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hebatnya orang beriman, bila mana dia uji, dia sabar. Bila mana diberi nikmat, dia syukur. Maka itulah tanda orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekarang itu untuk perkongsian kita dalam surah Al-Ghasyiyah ataupun tafsir surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah ini sebagai satu peringatan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kiamat pasti berlaku dan tanda-tandanya sudah ada di sekeliling kita dan semakin hampir kepada hari kehancuran. Wal-iyyazubillah, mudah-mudahan Allah Taala lindungkan kita daripada tergolong di kalangan orang-orang yang kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita guna dengan tasbih kafarah dan soal as. العصر الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قولي قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.